شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia sekumpulan orang-orang muhajirin yang fakir. Muhajirin maksudnya orang yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan kebanyakan orang muhajirin, orang yang ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah ni kebanyakannya miskin. Maka dalam hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia sekumpulan orang-orang muhajirin yang fakir miskin ni, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, dia pun mengadu dekat Nabi. Kata orang-orang muhajirin yang fakir ni, dia kata zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wal na'imil muqim. Dia berkata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata ya Rasulullah, orang-orang yang kaya-kaya, orang-orang yang duit banyak, depa mati dengan membawa darjat yang tinggi dan membawa nikmat yang kekal. Ini cerita orang muhajirin yang miskin ni. Depa duk fikir tak puas hati, depa jumpa Nabi. Depan Nabi depa cakap terus terang. Depa kata dekat Nabi, depa kata ya Rasulullah, depa kata miskin kaya ni Tuhan bagi. Orang kaya Tuhan takdirkan dia kaya, orang miskin Tuhan takdirkan dia miskin. Rugilah kami yang ditakdirkan jadi miskin, itu maksudnya. Untunglah orang yang Tuhan takdir jadi kaya. Sebab orang-orang kaya ni disebut dalam hadis ni, dia kata ahlud dusur.
Ahlul dusur maksudnya orang-orang yang mempunyai harta. Zahaba ahlul dusur maksudnya orang-orang yang kaya. Untung mereka ni sebab mati mereka mati dengan membawa darjat yang tinggi dan mati dengan membawa nikmat yang kekal. Orang kaya sampai hari mati pun dia kaya, dia membawa darjat yang tinggi. Nampak macam tu. Kalau dalam masyarakat kita ni teruk lagi. Kalau orang kaya sembahyang mayat panggil sampai melimpah masjid. Nampak kaya dia tu. Kalau miskin ada 3 kau. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni kadang-kadang dia ada fikir benda-benda macam ni. Dia bertanya, untunglah orang yang Tuhan takdir jadi kaya. Mati dia pun nampak, mati pun nampak hebat. Dan dia mati dalam keadaan wan na'imil muqim, mati dalam keadaan mengekalkan nikmat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar soalan macam tu, Nabi kata wa mazak. Nabi kata apa hal? Nabi tanya sahabat-sahabat ni, Nabi kata apa hal ni? Lu tak duduk main tanya macam ni macam tak puas hati dengan takdir Tuhan. Apa hal ni main tanya macam ni? Faqalu, jawab sahabat ni, dia kata yusalluna kama nusalli. Orang kaya depa semayang macam mana kami semayang. Wa yasumuna kama nasum. Depa puasa macam mana kami puasa. Kami orang miskin semayang, orang kaya pun semayang. Kami orang miskin puasa, orang kaya pun puasa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Cuma lebih orang kaya ni depa boleh bersedekah, kami tak boleh sebab kami tak ada duit. Wa ya'tiqun wa la na'tiq. Untung orang kaya, mereka boleh merdekakan hamba, kami tak boleh sebab kami miskin. Maknanya orang kaya ni kok mana pun untung. Kami semayang, mereka semayang, seri. Kami puasa, mereka puasa, seri. Mereka sedekah, kami tak boleh sedekah, mereka menang. Mereka boleh merdekakan hamba, kami tak boleh, mereka menang. Maknanya dari segi buat ibadat biasa ni boleh seri, tapi metang duit kami kalah. Sahabat seolah-olah macam tak puas hati. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benda ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala u'allimukum syai'an?" Nabi kata, "Bisa. Mau tak hampa kalau sekiranya aku nak ajar, aku nak bagi tahu dekat hampa satu benda?" Nabi kata, mau dah, nanti tak, jangan duk marah lagi, jangan duk tak puas hati, nanti tak elok. Nabi kata, mau dah, aku nak bagi tahu dekat hampa satu benda. Tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Nabi kata, benda ni, benda yang aku nak habaq ni, kalau sekiranya hampa buat, hampa akan dapat pahala lebih daripada orang-orang dulu. Dan hampa akan mendahului orang yang kemudian daripada hampa dari segi pahala. Itu terjemahan dia. Maksudnya, Nabi kata, mau tak aku nak abang dekat hampa satu benda. Yang benda ni kalau hampa buat, hampa lebih baik daripada orang-orang dulu, hampa lebih baik daripada orang-orang yang kemudian daripada hampa. Itu mudah fahamnya begitu. Nabi kata, mau tak aku nak abang dekat hampa satu amalan, satu benda yang kalau hampa buat, hampa ni orang paling bagus. Itu lagi mudah faham. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ. Nabi kata bahkan tak ada siapa boleh ting hampa, melainkan orang tu buat macam mana hampa buat yang aku nak bagi tahu. Kalau hampa buat benda yang aku habaq ni, tak ada siapa boleh ting hampa, tak ada siapa boleh lawan hampa, tak ada siapa boleh challenge hampa. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat kata, tentulah kami nak tahu apakah amalan yang kalau kami buat, kami lebih baik daripada orang-orang dulu. Kalau kami buat, kami lebih baik daripada orang-orang yang kemudian. Kalau kami buat, kami tetap orang yang paling baik berbanding dengan orang yang tak buat.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33 marrah. Nabi kata senang aja. Tiap-tiap kali lepas sembahyang bertasbih subhanallah 33 kali. Bertahmid alhamdulillah 33 kali. Bertakbir Allahu akbar 33 kali. Nabi kata senang je. Satu amalan yang cukup senang tapi pahala cukup besar. Amalan tu apa dia? Nabi kata tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun. Amalan itu ialah bertasbih, bertahmid dan bertakbir tiap-tiap kali lepas sembahyang. Nabi kata kalut macam mana pun, sibuk macam mana pun, kerja duk tunggu banyak mana pun, yang ni jalan. Tak boleh nak subhanallah 33 kali, tak boleh nak alhamdulillah 33 kali, tak boleh nak takbir Allahu akbar 33 kali atas sejadah pun tak apa. Lepas sembahyang sambil naik motor, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau tak boleh nak tunggu atas kapet masjid ni, nak kena keluar cepat sebab ada kerja duk tunggu pun tak apa. Bawa kereta tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nabi kata benda ni jangan lupa tiap-tiap kali lepas sembahyang. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin yang miskin-miskin ni bila dengar Nabi kata begitu rasa lega. Keluarlah mereka ni buat macam mana Nabi suruh buat. Tak lama lepas tu raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Patah balik mai cari Nabi pula tak lama lepas tu. Selang berapa hari mai jumpa Nabi pula depa ni. Faqalu, depa kata dekat Nabi, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlah. Depa mai pula jumpa Nabi, depa kata ya Rasulullah, yang Tuan bagi tahu hari itu kami buat. Hak kami buat ni, sahabat-sahabat kami yang kaya-kaya nampak kami buat, mereka pun buat apa kami juga. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya hak miskin ni, mereka cemburu dengan orang kaya ni. Mereka nak mereka ni sama dengan orang kaya. Duit tak ada, tak apa. Pahala boleh dapat sama. Mereka nak macam tu. Tiba-tiba, bila mereka keluar daripada masjid, mereka buat macam tu. Orang kaya yang ada duit, lu duk tengok puak-puak ni duk buat macam tu. Mereka pergi tanya, pasal apa hampa lepas sembahyang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sampai tiap-tiap kali lepas sembahyang tak pernah ni, tak pernah tinggal buat benda ni. Pasal apa? Mereka faham betul. Mereka kata sebab kami ada jumpa Nabi. Kami mengadu dekat Nabi. Nabi bagi tahu dekat kami buat benda ni, kami boleh sama dengan hampa. Buat tu kata kalau betul kami pun nak buat sama. Jadi mereka lebih juga daripada orang miskin. Miskin ni tak puas hati. Patah balik mai jumpa Nabi, mereka kata ya Rasulullah, Tuan habang dekat kami tiap-tiap kali lepas sembahyang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Memang kami tak tinggal, tapi malamnya puak-puak kaya tiru kami, mereka pun buat sama. Patah balik mai bagi tahu dekat Nabi benda tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar Nabi kata zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Nabi kata zalika fadlullahi yu'ti man yasha. Itulah kelebihan yang Allah bagi kepada siapa yang dia ada. Allah Subhanahu wa taala memang pilih depa ni, Allah bagi kat depa kelebihan. Cukuplah. Takat mana yang aku suruh buat, apa buat cukup. Selebihnya pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis itu ialah yang pertama sekali, jangan pandang remeh pada amalan yang kecil dan simple. Pengajaran yang pertama yang kita nak ambil ialah jangan pandang remeh kepada amalan yang nampaknya kecil, nampaknya senang. Kerana kadang-kadang besar pahala di sisi Allah. Cerita nak abang kata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ni benda kecil kita kata. Tapi kita muhasabah balik diri kita,
Satu hari 5 waktu semayang. Berapa kali semayang yang kita tak tinggal benda ni? Kita muhasabah balik. Satu hari ada 5 kali semayang fardu. Dalam 5 kali semayang fardu tu, ada tak ada semayang fardu yang kita tak buat benda yang Nabi suruh? Kalau masih ada yang kita tak buat, maknanya kita masih tak boleh buat benda yang kita kata remeh. Kalau benda remeh tak boleh buat, jangan ingat kita boleh buat benda besar. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, menjadi orang yang ada duit dan pemurah itu tetap lebih baik daripada menjadi orang yang tak ada, daripada menjadi orang yang ada duit tapi kedekut. Pengajaran yang kedua, kita jadi orang yang ada duit tapi pemurah. Itu lebih baik daripada kita jadi orang yang ada duit tapi kedekut. Dan menjadi orang yang ada duit dan pemurah lebih baik daripada menjadi orang miskin yang malas beribadah. Pengajaran yang kedua, maknanya lebih baik kita jadi orang ada duit dan kita jadi orang ada duit yang pemurah. Itu yang paling baik. Kita tak mau kita jadi orang ada duit tapi kedekut, dan kita tak mau jadi orang tak ada duit malas buat ibadah. Itu lagi kita tak mau. Pengajaran yang ketiga, rajinlah berusaha dan rajinlah berdoa supaya kita dapat yang terbaik dunia dan akhirat. Usaha kena buat. Hari Sabtu lepas saya jumpa satu orang Indonesia di Sungai Petani. Satu orang Indonesia di Sungai Petani. Nama dia pun cukup patriotik. Saya sembang dengan dia. Dengar dia duk cakap bunyi belai sikit, saya tanya dia, haji saya orang mana? Dia kata saya orang Indonesia. Oh, dia buat kerja apa di sini? Dia kata saya dah lama dah duduk sini, dah masuk 30 tahun. Oh, dah lama kata. Cakap dia bunyi sikit-sikit lagi. Dia kata dia buat kerja apa? Dia kata saya ustaz agak-agak, saya kerja apa? Terus teka pula. Saya kata nampak macam tu kemai. Saya kata tak ada lah ustaz ni melawak. Saya kata saya jual apun balik aja. Dia kata oh, saya kata alhamdulillah. Dia kata saya jual apun balik saja. Alhamdulillah. Saya kata itu kerja titik peluh duit halal. Alhamdulillah. Betul ustaz, alhamdulillah. Dia kata saya jual apun balik saja. Daripada hari pertama saya sampai daripada kawasan Bukit Tinggi, kawasan Minangkabau di Sumatera, mai sini. Jual aku balik. Dia kata alhamdulillah ustaz, haji boleh pergi suami isteri, anak-anak boleh bagi mengaji, masuk universiti pun 4 orang. Alhamdulillah ustaz, saya syukur apa Tuhan bagi kat saya. Sembang dengan dia. Tapi betul ustaz, dia kata Malaysia ni kalau rajin, rezeki duk tunggu kita. Orang Indonesia cakap macam tu, dia duduk di negeri kita. Dia kata Malaysia ni ustaz, dia kata kalau rajin, rezeki duk tunggu ya, dia kata. Ni tak rajin aja, dia kata. Saya tak mau kata orang Malaysia tak mau buat kerja, dia kata. Macam nak kata je, tapi tak mau kata, dia kata. Tapi dia kata di Malaysia ni alhamdulillah, dia kata rajin, rezeki duk tunggu. Dia kata. Saya dah sembang lama, saya tanya dia, lu sembang lama, nama tak tanya. Haji nama apa? Dia kata bab nama ni pun satu, dia kata. Nama saya mudah ingat, tapi pelik. Saya kata memanglah nama pelik, orang mudah ingat. Nama apa? Nama dia Warneri. Apa dia? Dia kata Warneri. Oh, kata bapa saya, dia kata bubuh nama saya ni, War tu warga negara, Warna itu warga negara, Ri itu Republik Indonesia. Saya kata biar betul Pak Haji, jangan nak melawak dengan saya. Dia terus ambil IT tunjuk Warneri bin Osman, patriotik, warga negara Indonesia tapi duduk di Malaysia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita baca ni betul. Rajin berusaha, rajin berdoa. Allah bagi dekat kita yang terbaik dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 189.
Muka surat 189. Kita masuk bab ma jaa fi suhbatil mu'min, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bersahabat dengan orang mukmin. Ni satu bab yang Nabi SAW nak bagi ingat dekat kita, kalau boleh berkawanlah dengan orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam hadis lain Nabi ada sebut, Nabi kata ar-rajul ala dini khalili. Nabi kata satu-satu orang lelaki itu ala dini khalili, dia ikut agama kawan dia. Kita kawan dengan orang kaki semayang, kaki pergi masjid, kaki beribadat, kaki buat baik, kita insya-Allah jadi orang baik. Kita silap pilih kawan, kita rosak. Daripada duk jadi orang baik tu boleh rosak semata-mata kerana silap pilih kawan. Maka Nabi awal bagi tahu, Nabi kata ar-rajul ala dini khalili. Satu-satu orang lelaki itu dia mengikut agama kawan dia. Baik, so kita baca apa Nabi nak bagi tahu kita. Ketahuilah saudaraku, adalah syarak menyuruh kita mencari kawan, biarlah kawan yang mukmin, yang kamil. Dia kata, cari kawan ni biarlah yang betul-betul beragama. Itu maksud dia. Kerana mukmin yang sempurna iman itu tiada ia mengerjakan barang yang ditegur Allah. Kita cari kawan yang mukmin, yang beriman ni, dia tak buat benda salah. Dia tak buat benda salah. Kalau kita nak buat benda salah pun dia peringat kita. Dia kata jangan salah tu. Kalau kita pergi cari kawan hak rosak, bukan kata kita nak buat, dia buat, dia ajak kita buat. Ini yang agama bagi kita. Bahkan sentiasa ada ia di dalam menjunjung apa suruh Tuhannya. Maka jadilah kamu menurut akan dia. Yang demikian itu apabila berkawan dengan dia. Bila kita kawan dengan dia, kita turut dia. Dia orang beriman, kita juga jadi orang yang beriman. Begitu. Dan bertabiat kamu seperti mana tabiatnya. Perangai dia kita ikut bila kita berkawan dengan dia. Perangai dia kita ikut. Saya jumpa satu money changer di Kulim baru ni. Satu sahabat saya, money changer di Kulim. Saya tanya dia macam mana bisnes, bagus kan? Dia kata alhamdulillah ustaz, boleh lah. Dia biasa jemput saya pergi rumah dia makan. Saya pergi tengok dia pun boleh beli rumah 2 tingkat elok apa semua. Manusia cukup baik, orang cukup baik. Cakap ni cukup bersopan, lemah, lembut, orang bagus. Saya tanya dia kedai ada berapa biji? Alhamdulillah ustaz ada 4 biji dah lah ni. Dia tu okey, tapi dia duduk tunggu di kedai. Saya kata ramai juga kawan-kawan yang try buat money changer tak boleh jalan. Rezeki satu ustaz, dia kata mungkin rezeki tak ada. Dia kata yang kedua ustaz, dia kata kena aman. Saya suka tembak dengan orang-orang macam ni. Nampak dia very low profile, orang bagus, hati cantik. Dia kata kena amanah ustaz. Dia kata, saya di kaunter ni saya pesan dekat budak-budak saya. Saya pesan dekat mereka. Kadang-kadang orang dengan duit ni, kadang-kadang dia bagi terlebih, dia silap kira. Dia nak tukar 1,000 tapi terlekat 1,200. Kita kira balik ni, kita nampak lebih 200. Kita kira lagi sekali, memang lebih 200. Kita kira lagi sekali, memang lebih 200. Kita bagi balik kat dia. Baru ni jadi ustaz, dia kata, ni budak kerja saya. Bukan saya, dia kata, budak kerja saya. Saya puas hati ustaz bila budak kerja buat macam ni, dia kata. Orang nak main tukar duit, bagi 1,200. Nak tukar 1,000 tapi terlekat 1,200. Dia kata, tuan bagi lebih 200. Untuk kata, dah, saya bagi 1,000. Yang kawan ni buat. Macam mana kita duk baca dalam hadis tu, ada lagi laki-laki di Kulim ni, orang bagus ni, ada lagi. Money changer kata tak, ni ada 1,200. Dia ni hak bagi ni, dia kata tak, saya bagi 1,000. Kau ni kata tak, saya tak pegang duit apa, duit tuan aja saya pegang ni, memang lebih 200. Dia tak, bukan duit saya bagi 1,000. Dia kata payah tengok dengan lebih 200 ni. Kalau ambil lipat buah dalam poket, apa salahnya? Kebanyakan orang fikir begitu. Dia tanya sekali je kan, tuan-tuan ada bagi lebih 200, kau tu kata tak? Tak, alhamdulillah, ada kata aku. Ramai tu ada macam tu. Sikit ada yang lebih 200 ni. Oh, dia kata tak tuan, memang saya tak pegang duit apa. Atas meja ni tak ada duit siapa-siapa. Duit tuan lebih 200, bagi balik. Saya tak mau duit ni, bukan duit saya. Tuan-tuan, benda macam tu. Dia cerita tuan-tuan,
Macam malam ni saya cerita rupa rasa orang dengar. Cuma saya tak abang money changer tu tak mana je. Pasal apa? Kalau abang lagi dia tahu tak ada share malam money changer tu nak suruh orang pergi. Jadi kita tukar hak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bagi tahu kata dalam masyarakat yang kelam kabut, wahara, kacau bilau, yang semak ni ada lagi orang-orang yang baik-baik ni ada lagi. Kita ni biar duduk dalam kumpulan yang baik-baik ni. Sikit pun tak apa. Biar kita orang yang sikit tetapi orang yang baik-baik. Pasal apa? Kebaikan dia tu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bagi tahu dekat kita. Dia kata dan janganlah kamu bertaulan dengan orang kafir. Karena kafir itu memimpin kamu kepada kufurnya. Islam dia tak larang kita bermuamalah dan berkawan dengan orang kafir. Tapi jangan dikawan tu sampai kita terdorong kepada kekafirannya. So, ada orang kafir jenis jahat ni lah. Dia jenis dia dalam hati dia tu ingat nak tarik kita ikut dia. Ada jenis macam ni. Maka jaga-jaga. Kalau berkawan dengan orang-orang macam ni, hati-hati. Jangan sampai kita tertarik kepada nak ikut dia. Dan juga jangan bertaulan dengan orang yang menjadi ahli maksiat. Kerana orang yang maksiat itu orang jahat. Dia kata. Dah tahu dia ahli maksiat, berkawan biasa saja. Jangan dijadikan dia kawan baik kita. Takut dia kuat daripada kita, kita ikut dia. Itu takutnya. Maka jadi jahat kamu sepertinya. Kalau kita kawan dengan dia, kita kuat, kita boleh tarik dia, tak apa. Tapi takut kita kawan dengan dia, dia kuat, dia tarik kita. Itu bahaya. Tapi kalau semua orang terus tak mau kawan dengan mereka, siapa pun tak boleh nak dakwah mereka, nak ajak mereka kepada jalan baik, itu pun salah juga. So benda ni, dia bagi ingat dekat kita. Maka pandai-pandailah kita nak bawa diri dalam masyarakat, dalam pergaulan kita. Baik. Dia kata kerana orang maksiat itu orang jahat, maka kamu boleh jadi jahat sepertinya. Bermula dalil atas syarak suruh kita bersahabat dengan orang mukmin adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amak illa taqi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasanya telah mendengar dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Sa'id Al-Khudri dengar Nabi bersabda. Nabi kata jangan berkawan kamu melainkan mukmin yang sempurna imannya. Nabi kata jangan berkawan dengan orang mukmin. Jangan kamu berkawan melainkan dengan orang mukmin yang sempurna imannya. Dan jangan makan akan makanan kamu melainkan orang yang takut akan Tuhannya. Lagi satu dia kata apa? Kalau kita buat makan, tu dah duk jamu orang jahat makan. Dia kata. Kita akan tengok uraian dia tadi pada apa. Kalau kita buat makan, orang yang kita nak jemput main makan makanan kita tu biar orang baik-baik. Jangan kita buat makan, kita pergi jemput orang jahat main makan makanan kita. Itu maksudnya. Kita tengok apa uraian dia. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan. Hanya sahaja kami ketahui ini hadis daripada ini wajar sahaja. Masalah dia kata bagi makan dan berjamu orang. Sesungguhnya syarak suruh kita apabila mau jamu makan apa makanan, hendaklah jamu orang yang takut Allah. Itu asal-asal perintah agama. Dia suruh kita banyak kenuri bagi orang makan, tapi pastikan yang kita jemput makan tu orang bagus. Dia kata. Kerana orang yang takut Allah itu orang yang menjunjung suruh Allah. Maka apabila dijamu akan dia makan, jadilah orang yang menjamu itu menolong atas orang yang memperbuat taat kepada Allah. Itu maksudnya. Orang yang baik-baik ini kita bagi dia makan. Bila dia makan makanan yang kita jamu ni, dia kuat, dia lebih banyak lagi boleh buat ibadat. Itu maksudnya. Kerana dengan makanan itu jadi kuat dia untuk berbuat ibadah dan untuk berbuat taat. Itu kebaikan kita bagi orang baik-baik makan. Bila dia kuat, dia lebih lagi boleh buat ibadat. Dia kata. Bersalahan kita jamu orang fasik ataupun ahli maksiat, maka kita tolong dia buat maksiat dengan kuat. Kita jamu orang jahat bagi makan, bila dia kuat, dia pergi buat jahat lebih lagi. Dia kata. Logiknya macam tu. Dia kata. Kerana menjadi kuat atas yang demikian itu, yakni dengan makanan yang dijamu,
yang dijamu itu. Dia makan, dia jadi kuat, dia pergi buat jahat lebih lagi. Kita seolah-olah macam menggalakkan dia buat jahat. Seolah-olahnya macam tu. Kata ulama, adalah yang tertentu pada menjamu orang yang takut akan Allah itu ialah pada jamuan walimah kahwin dan apa jamuan yang tertentu. Adapun jamu umum, maka itulah firman Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yut'imuna at'am ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Dan boleh menjamu sekalian kamu akan makanan itu dengan sukanya akan orang miskin, anak yatim dan orang-orang tawanan. Dia kata secara umumnya, kalau sekiranya orang tu orang miskin, anak yatim, orang tawanan, kita boleh jamu dia. Tak kira dia orang baik, orang jahat. Atas sifat dia miskin, kita boleh bagi dia makan. Atas sifat dia yatim, kita boleh bagi dia makan. Atas sifat dia ni orang tawanan, kita boleh bagi dia makan. Itu secara umum. Cuma dia kata kalau kita nampak orang ni orang jahat, bila kita bagi makan kat dia, dia kuat, dia lagi nak pergi buat jahat, macam ni elakkan daripada bagi dia makan. Bukan kata larangan bagi makan orang jahat ni, larangan kalau bagi makan haram dah. Dia kata bukan macam tu. Cuma kalau kita dah kenal dia ni orang jahat, kalau kita bagi dia kuat, dia lebih lagi nak buat jahat, orang macam ni tak sah hidup bagi makan dekat dia, tak guna. Macam tu. Baik, bab ma jaa fi sabri 'ala al-bala. Oh, benda ni bunyi ni. Ada siapa duk tindih wire ke apa je pagi dia tu. Bab ma, tak ada pun ada kuih dalam amplifier ke apa. Ma jaa fi sabri 'ala al-bala, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sabar atas bala. Ini pun ada nama satu tajuk. Bala makna dia ujian. Bila kena ujian Tuhan ni, sabar tu kena. Ini perkataan ini bab nampak simple, nampak senang, tetapi cukup susah. Ni yang kata sabar ni, sad, bara, 3 huruf ni, siapa kena uji, dia tahu dia boleh sabar atau tak boleh sabar. Tak kena, tak tahu. Kena, baru tahu. Boleh tahan ke tak boleh tahan dengan ujian ni. Ujian Tuhan ni dia boleh main 1001 macam. Dia boleh main ujian sakit, dia boleh main ujian tak ada duit, dia boleh main ujian Allah boleh buat main dekat kita, Allah boleh main ujian kena dekat bini kita, Allah boleh buat main ujian kena dekat anak kita, Allah boleh 1001 macam ujian Tuhan ni boleh main. Kita jangan cakap usah dalam soal ujian ni, sebab kita sendiri tak tahu hak nak main kat kita ni nak jadi macam mana. Ketahuilah saudaraku, sabar atas bala, atas ujian itu satu perkara yang sangat penting atas tiap-tiap orang. Sabar ni cukup penting. Berapa kali dah kita ulang sebut hadis Nabi SAW satu hari lintas satu kubur, lintas satu kawasan kubur. Satu perempuan duk teriak di atas kubur ni. Nabi berhenti, Nabi tengok, Nabi pergi dekat dia. Nabi tanya dia, apa hal dengan hang ni? Tak boleh sabar sikit ke dengan ujian Tuhan? Jawab perempuan ni, dia kata, Tuhan hanya melihat, tapi saya yang menanggung. Betul ya? Apa yang dia jawab tu macam kebanyakan orang hari ni jawab kan? Hang senang main nak abang kat aku sabar. Pasal hang tengok aku, hang main abang kata sabar ni, aku menanggung ni benda ni. Nabi bila dengar jawapan macam tu, wa tawalla, dia kata Nabi pun beralih, Nabi pergi. Orang main jumpa perempuan ni, orang kata dekat perempuan ni, dia kata, tahu tak siapa yang main tegur hang tadi? Dia kata tak tahu, tak kenal Nabi. Kalau Nabi pun orang tak kenal, nak heran pun orang tak kenal. Dalam tu ni biasa lah. Nabi pun ada orang tak kenal. Mai tanya dia, hang kenal tak siapa tadi yang nasihat tadi? Dia kata tak tahu. Dia kata, itulah Nabi. Terkejut perempuan ni. Nabi Muhammad, dia kata, itulah Nabi Muhammad. Dia dandang rasa bersalah. Dia rasa dia telah kurang adab dengan Nabi. Bila Nabi mai kata dekat dia, awaklah hang ni tak boleh tahan ke sikit dengan ujian, dia jawab balik. Dia kata, hang tengok je, aku yang menanggung.
Dia cakap tu dalam keadaan dia tak tahu, kata orang yang mai cakap dengan dia tu Nabi. Bila Nabi pi, orang mai habaq kat dia, hang tahu tak siapa tadi? Dia kata tak tahu. Orang kata itulah Nabi, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Dia tahu pi. Tanya orang di mana rumah Nabi, tanya orang tunjuk. Dalam hadis tu dia cerita, dia kata apabila perempuan ni sampai, dia kata di rumah Nabi ni, dia kata tidak ada bawab. Tidak ada bawab maksudnya tidak ada orang jaga pintu. Rumah Nabi ni tak ada orang, tak ada guard jaga. Dia pun minta nak jumpa Nabi. Bila masuk, dia beritahu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, minta maaf saya tak kenal tuan tadi apa semua. Nabi dengar, Nabi senyum. Nabi kata apa? Nabi kata, as-sabru inda sadmatil ula. Nabi kata, sabar itu ialah ketika mula-mula kena ujian. Kalau masa tu sabar, itulah yang dikatakan sabar yang sebenar. Kalau masa kena tu teriak, melolong, menggulin atas tanah, tarik rambut, kaya, bercakap bukan-bukan. Lepas dah 2 hari orang main nasihat, baru reda. Itu bukan sabar. Nabi kata, as-sabru inda sadmatil ula. Yang dikatakan sabar yang agama mau ni ialah masa mula-mula kena tu. Masa tu sabar. Ayat mata ayat tu. Tapi terus tambah menerima apa yang Tuhan tentukan. Itulah sabar yang dikehendaki oleh agama. Senang cakap tuan-tuan, nak buat susah. Siapa pun bila kena kali pertama tu dia terlupa. Hilang sabar kan. Tak lagi lah baru nak ingat balik, baru nak astagfirullahalazim, barulah nak kontrol diri balik. Maka ni yang dia nak beritahu dekat kita. Maka jika seseorang itu sakit dirinya ataupun sakit anak isterinya, nescaya susah hatinya. Susah hati ni tuan-tuan tercakap lah. Ada orang yang kata saya, dia kata, ustaz, saya bagi saya senang. Dia kata, apa dia? Bagi saya duit kena ada. Dia kata, dia kata apa saya tu? Dia kata, ustaz, duit tak ada, ustaz memang rambut dia main. Dia kata bagi dia ni lah. Dia kata bagi dia duit utama. Dia kata, ustaz, duit tak ada ustaz. Dosa sembang lah, semayang pun tak kosong. Dia kata rumah tangga pun tak aman. Duit tak ada ni ustaz. Dia kata 1000 masalah henti main. Dia kata kalau duit ada tak ada masalah ke? Ada juga, tapi tak teruk lagu duit tak ada. Saya kata tak apa, saya tak mau komen apa. Saya pun tak mau komen apa. Pasal apa? Pasal sungguh pun kalau duit tak ada ni, bini pun tak boleh nak senyum dengan kita, adik-beradik pun macam nak buang kita. Dia main macam-macam kerana duit tak ada. Duit tak ada itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nak beritahu dekat kita di sini apa dia? Dia kata ujian daripada Allah ni kadang-kadang dia main kat diri kita, kadang-kadang dia main dekat anak kita, kadang-kadang dia main dekat isteri kita. Siapa juga bila kena ujian ni, nescaya susah hatinya. Dia kata mesti susah hati ni. Mesti susah hati. Maka tidaklah dia tahu buat apa kerana keluh kesahnya dan tiada senang hatinya. Dia jadi khosat orang kata. Dia jadi khosat, dia jadi tak tahu nak cari jalan keluar pada masalah dia. Dia nampak susah. Patah suami isteri orang tua mai ke rumah saya minggu lepas. Mai sampai 3-4 kali kita tak ada rumah, sampailah jumpa. Bila masuk mai kita tanya apa hal ni makcik, orang tua umur 70 lebih. Laki-laki tu perempuan 60 lebih. Dia minta maaf lah, mai kacau ustaz lah, semua. Okey, apa hal? Kita kata apa masalah? Masalah apa? Dia buat meniaga dalam 3 bulan ni rugi. Dia kata dia buat meniaga apa? Dia buat kantin. Tapi dalam 3 bulan ni makan mudah. Dia kata. Saya kata dulu alhamdulillah. Dia kata busuk-busuk 3,000 sebulan dapat. Dia kata dulu 3 bulan ni apa pun tak ada, modal pun habis. Dia kata ni sampai tengah hari pun tak berani jual lah. Dia kata jual pagi aja, jual bihun goreng, mi goreng buat si lemak sikit. Tu pun makan modal. Dia tanya pakcik umur berapa? 72. Pakcik 60 lebih. Dia kata 60 rupa, 64, 65 lah. Dia kata dia betul baiknya. Anak-anak tak ada kan? Kami tak ada anak. Dia kata tu yang susah hati tu, kalau ada anak lain sikit. Dia kata ni tak ada anak. Dia kata ni kalau jadi macam ni nak makan apa lah itu ni. Tentang ujian lah. Dia main ujian susah.
Lebih malang lagi ujian ni dia main ujung hidup. Kalau dia main masa umur 30, main masa umur 40 ni, dia akal tu ada lagi nak ikhtiar, nak pusing, bila dia main umur 70 lebih ni, tuan-tuan, kita tahu macam mana dia punya susah. Kita tahu dia duduk nampak ni, dia nak jadi macam mana, dengan duit simpanan pun dah habis, anak tak ada, dengan umur macam ni sakit nak main, nak pergi duduk dengan keluarga abang ke adik ke siapa mau terima dia. Dia tak sebut benda tu pun kita dah boleh pergi ke situ lah. Kita boleh nampak dah kerisauan dia, susah hati dia, kita boleh nampak dah dia pergi ke situ. Kita pun okey, kata lah ni yang teringat nak mai jumpa saya ni pasal apa? Kita nak potong ringkas. Dak tu lah nak mai abang kau. Tak ada suruh lelaki dia pula cakap. Lelaki dia pula kata kat dia, suruh dia cakap. Dia kata dapat cakap pun tak apa. Tujuan apa? Dak tu lah dalam 3 bulan ni dia kata, orang hak selama ni duk main makan dekat kami ni, dia jadi macam tak nampak. Dia duk jalan terus je pergi dekat kantin lain. Dia ada beberapa, dia pecah-pecah kantin. Dia jadi macam tak nampak. Lepas tu ada lebih teruk lagi, dah habis makan lalu balik, buat terkejut pula, makcik buka ke hari ni? Padahal kita buka daripada tadi, Ustaz. Okey, dia kata okey, tak apa. Tapi yang jumpa saya ni pasal apa? Tak tu lah kok Ustaz boleh buat doa apa bagi Tuhan dia buka balik. Oh, kacau dia kata. Dia kata dia tak belajar benda ni, dia kata. Nak suruh kita buat sesuatu bagi hak kata orang tak nampak, jadi nampak balik. Oh, saya kata yang ni saya suka hati. Tuan-tuan, yang saya nak beritahu ni apa dia? Bukan nak beritahu kata saya tak boleh jadi bomoh. Nak beritahu kata masyarakat ni bila dia kena macam ni punya pun satu ujian juga. Bila dia kena macam ni, dia tak tahu dah nak fikir macam mana dia tu. Dia tercari-cari jalan nak selesaikan masalah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pun kata kita tak apa, macam apa pun kata doa banyak-banyak dekat Tuhan. Selain daripada doa banyak-banyak, selain daripada tu, dia tu kacau tu kan. Selain daripada tu, belajar masak bagi sedap. Kita kata dulu nak kata apa tuan-tuan? Kita tak katalah makcik masak tak sedap, kita parah. Pasal dia dah kata sebelum 3 bulan ni, alhamdulillah. Dalam 3 bulan ni aja duk jadi kacau. Jadi saya kata apapun saja pi belajar masak bagi sedap sikit. Mudah-mudahan masak sedap tu orang dia mai balik. Doa jalan terus. Tak yang tu pun memang duk buat lah, tapi ustaz ni tolong ni bagi buka balik tu hadut tutup. InsyaAllah kita minta lah, kita semayang hajat, minta Allah buka balik rezeki. Anak dengar yang tu, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, minta maaf Ustaz. Assalamualaikum pula. Saya melengung, lepas pada dia keluar, dia melengung. Dia yang kata ujian Allah bagi ke manusia ni, Masya Allah. Kita tak tahu kita nak kena ujian apa. Ini masalah dia. Kita tak tahu ujian apa nak main kat kita. Kalau dia main masa kita tengah tak kuat, itu lagi kita takut. Kalau dia main masa kita tengah kuat, alhamdulillah kita ada kuat untuk nak lawan apa yang diuji kepada kita, untuk nak tahan tu kita ada kekuatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata, maka tiada ada ia tahu buat apa kerana keluh kesah dan tiada senang hatinya. Dia jadi tak tahu nak buat macam mana nak selesai masalah dia, melainkan mendatangkan rampus dan juga beban dan sebagainya. Ada orang dia jadi macam tu. Bila dia fikir-fikir, dia duk cari jalan keluar, tak jumpa. Dia cari tak jumpa, dia main beban. Ada macam ni. Dia masalah, dia nak cari jalan keluar daripada masalah dia cari tak jumpa, dia main beban. Beban ni merosakkan dia kata. Demikianlah apa bala yang kena ke atas seseorang yang kurang iman itu, maka mereka jadi tiada sabar. Oh, itu dia. Kalau orang iman kena test macam ni, dia jadi tak sabar. Dan jikalau seorang itu sedikit amat imannya ataupun kafir ia, selalulah berlaku bunuh diri dengan sebab sedikit ujian yang diturunkan Allah kepada dia. Itu dia. Bila main iman tak ada langsung ni, dia duk nampak apa?
Dia nampak cuka getah dia nak minum. Dia jadi lugu. Dia fikir dalam pada dia duk fikir, bini duk tekan dia. Kita ambil contoh satu masalah dia apa? Masalah keuangan, duit tak ada. Anak ada 7 orang. Dia ni kena buang kerja. Bini dah memang tak kerja. Duit ada simpanan sikit-sikit dah habis dah. Lagi tidur minta kerja, orang kata tak mau pakai orang kerja, tak mau pakai. Dia main kosong. Bila dia main kosong, dia main susah hati, dia duk fikir apa dia nak buat, nak selesai masalah dia ni. Dalam dia duk fikir tu, bini duk main tekan dia. Bini duk main kata ni, abang ni lah, abang lugu ni, bertambah lagi dia punya kusut dalam kepala dia tu. Lah dia ingat apa? Dia kata susah sangat, dia kata aku telan juga getah tu, hampa tanggung sendiri susah ni. Ini orang yang tak beriman. Kerana tu tuan-tuan, hari-hari dalam TV, dalam surat abang, duk keluar cerita orang hantam juga getah nak bagi mati ni. Pasal apa? Pasal dia tak jumpa jalan keluar pada masalah dia, dan dia satu orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakut tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata man qatala nafsah bihadidah fa hadidatuhu fi yadi yatawajja'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Nabi kata siapa yang bunuh diri dia dengan hadid, dengan pisau tajam, di hari akhirat itu Nabi kata apa? Fa hadidatuhu fi yadi. Dia di neraka itu tangan duk pegang pisau. Dia tak mau pun dia tak boleh buang pisau tu. Nabi kata di akhirat itu, kerana atas dunia dia mati bunuh diri dengan pisau, di akhirat itu tangan duk pegang pisau, nak buang tak boleh. Ya tawajja'u biha fi batni, duk tikam diri dia dalam neraka itu ni. Fi nari jahannam, dia di dalam neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada. Di situlah dia selama-lamanya. Dia main pula satu hadis, Nabi kata wa man syariba samman faqatala nafsa. Siapa minum racun kerana nak bunuh diri, fa huwa yatahattahu fi nari jahannam, maka dia di neraka jahannam itu duk minum racun sikit-sikit, minum saja pecah perut, jatuh bergedebak isi. Allah bagi elok balik, minum balik racun, jatuh bergedebak isi ni. Allah bagi minum luruh lagi. Begitulah khalidan mukhalladan fiha abada. Di neraka begitulah keadaan dia selama-lamanya. Demikian juga Nabi kata wa man taradda min jabal faqatala nafsah. Siapa yang pergi ragah bangunan tinggi, terjun nak bunuh diri, di akhirat itu Allah sediakan satu bangunan tinggi dekat dia. Dia terjun, jatuh berkecai, kepala pecah, tangan putih, kaki patah apa semua, elok balik, ragah naik, terjun pula, pecah kepala, putih sana sini, elok naik balik, terjun pula. Khalidan mukhalladan fiha abada. Macam itulah dia dalam neraka selama-lamanya. Orang yang beriman, bila dia ada pedoman hadis ni, dia diuji kekecewaan hidup, susah macam mana pun, benda ni duk ada kat dia. Dia tak akan sampai ke tahap itu nak menyelesaikan masalah dia. Dia tak akan sampai ke tahap teringat nak bunuh diri. Itulah untung kita jadi orang yang ingat pesan Allah dan pesan Nabi SAW. Kita ada pedoman dalam hidup kita. Baik, dia kata maka sabarlah atas bala yang diturunkan Allah ke atasnya, dan berharap dia pada Tuhan akan datang kelepasannya dan juga kelapangan hati daripadanya. Itu saja. Dia harap di sana ada kelapangan Tuhan nak bagi kat dia. Betul lah ni sempit, tapi dia percaya kata di sana ada kelapangan Tuhan nak bagi dekat dia. Bila masa dia, Allah dah jaya. Tapi di sana ada kelapangan duk tunggu dia. Setidak-tidaknya apa? Di akhirat itu Allah bagi lapang dekat dia atas sabar. Begitu. Baik. Dan dia kata diiktikadkan Tuhan membanyakkan rahmat ke atasnya dan juga membanyakkan khair baginya, dan menerima pahala sabarnya itu daripada Tuhan pada hari akhirat nanti, dan terhapus segala dosanya, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Apabila Allah hendak hamba-Nya itu mendapat kebajikan, maka disegerakan baginya dera dan susah di dunia. Oh, pelik tuan-tuan. Rupanya cara Tuhan handle kita ni macam tu. Nabi kata apa? Nabi kata, "Idza aradallahu bi'abdihil khair." Apabila Allah Subhanahu wa taala dia nak satu-satu orang tu dapat khair, dapat kebaikan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Tuhan bagi dia masa atas dunia ni dia susah sikit. Tuhan bagi kita rasa susah sikit atas dunia tu, rupa-rupanya Tuhan sayang kita. Itu maksud dia. Tapi kita selalu misinterpret benda ni. Kita salah tafsir apa yang Tuhan bagi kat kita. Kita duk beranggapan kata kalau Tuhan bagi susah tu makna Tuhan benci kita. Kita duk ingat lagu tu. Rupa-rupanya adalah hadis. Nabi kata sebaliknya. Nabi kata siapa yang Tuhan sayang, Tuhan nak kebaikan dapat dekat dia, Tuhan bagi dia sikit uqubah. Sikit susah Tuhan bagi dekat dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ni kalau tak susah, kita tak ingat Tuhan. Itu kebiasaan manusia. Kalau Tuhan bagi kita daripada beranak mai senang, sampai mati senang, lupa kita dekat Tuhan. Tapi bila dalam hidup kita ni ada senang, ada susah, itulah cantiknya, itulah menariknya hidup kita. Satu sahabat beritahu saya baru, malam ni banyak cerita. Satu sahabat telefon saya baru ni. Anak dia perempuan berkawan dengan satu budak laki-laki yang keluarga sebelah perempuan ni pun tak tahu keluarga laki-laki ni macam mana, siapa dia, orang yang tak tahu. Sehinggalah sampai nak tunang, dia kata. Bila nak bertunang, baru tahu. Rupa-rupanya bakal tubisan ni milioner. Milioner ni bukan setakat kaya juga. Ada kondominium di London 2-3 biji. Di London ada kondominium 2-3 biji. Bukan biji, 2-3 biji. Hak nama pak dia, hak nama anak ni, anak-anak hak nak jadi tunang kawan saya ni, tunang anak kawan saya ni. Di KL ni aset tu saya cakap lah. Bila nak bertunang tu baru tahu kata keluarga belah lelaki-lelaki ni macam ni. Jadi tujuan dia telefon ni bukan apa, dia nak tanya beberapa benda. Yang pertama dia kata, "Ustaz, saya minta maaf lah Ustaz. Saya terus terang cakap lah, kadang-kadang saya dengar kaset Ustaz ni," dia kata. "Minta maaf Ustaz, jangan marah saya." Dia kata, "Kadang-kadang saya dengar kaset Ustaz ni terlintas dalam hati saya, Ustaz ni mereka cerita." Jujur dia cakap kat saya macam tu. Kadang-kadang bila kita tu bawa kisah-kisah dalam kehidupan ni, orang yang dengar ni, dia dengar, dia kata, ni tambak lah ni. Dia kata kita ni nasi tambak. Dia kata kita ni bawang goreng. Duk tambah yang lebih-lebih. Dia kata saya adalah ingat macam tu, dia kata. Tapi bila benda ni jadi depan mata Ustaz, macam satu drama. Dia kata apa yang jadi kepada keluarga bakal pisah dia. Dia berkaya sampai ke peringkat kira cuti aja pergi London, cuti aja pergi London, cuti saja pergi Paris, cuti saja pergi Australia. Macam tu punya orang kaya. Bulan 12 hari tu dia kata dia pergi London, mak kepada bakal tu pisah ni, mak dia ni kena stroke, koma, dia ada di hospital London. Hari ni mak dia kena stroke, koma, esok anak bangsu dia lintas jalan kena langgar kereta, koma sampai hari ni. So dia ada di hospital London tu dua-dua orang sekali. Mak dia, mak kepada milioner ni stroke dan koma daripada bulan 12 sampai ni dah masuk bulan 5, dah 5 bulan koma di London. Anak bangsu dia umur baru 15 tahun. Lintas jalan kena langgar kereta, koma juga. Duduk uap sebelah-sebelah. Sudah jatuh ditimpa tangga. Tuan-tuan, duit tak lewat. Boleh pastikan dapat hospital yang elok, bayar mahal aja.
tapi nak bagi sedang daripada koma, luas daripada kemampuan duit dia. Ustaz, dia kata takat tu pun kita dengar dah satu macam Ustaz. Last week dia kata budak lelaki-lelaki hak tunang anak saya ni kena heart attack. Umur baru 20-an. Baru keluar universiti. Kena heart attack, masuk hospital. Tengah duk bercakap phone pakai 3G Ustaz. Dia kata duk tengok 3G phone dengan anak saya. Anak saya duk tengok muka dia duk tengok muka anak saya 3G tu. Tengah duk cakap phone tu, meninggal. Anak saya pun impact jiwa dia juga. Ni jadi murung, jadi depressed, tak mau nak cakap apa. Dia kata. Dia kena heart attack. Dah masuk di hospital. Selepas 3 hari di hospital tu, dia nak cakap telefon dengan tunang dia ni. Cakap telefon dia duk tengok muka 3G. Tengah dia cakap tu. Penat dan mengucap, dia kata. Habis. Macam dalam drama. Tapi itulah yang jadi. Terkejut. Phone selepas. Ustaz, family dia ambil habaq dekat anak kau ni, kata tak ada lah, meninggal. Bapak ni yang milioner ni, yang kita cerita macam-macam kaya tadi ni. Tuan-tuan, kalau tak sabar macam tajuk kita baca ni tuan-tuan, kalau tak sabar ni, dia nak jadi macam mana? Terkeluar di mulut. Dia kata apa? Dia kata awaklah Tuhan buat macam ni kat dia. Sudah mak dia pergi jadi macam tu. Dia punya sayang mak ni, mana pi pun dia nak bawa, nak datang mak dia ni. Anak ada 3 orang aja. Accident yang bongsu, nombor 3 umur 15. Yang heart attack, kemudiannya mati hak sulung. Tinggal seorang aja dah, daripada 3. Within 4-5 bulan tu aja. Satu Tuhan tarik balik. Dia kata kalau nak jadi macam ni pun, janganlah dekat anak. Dia kata bagi kenal kat dia tak apa. Dia dah tua dah. Dia dah rasa hidup dah. Dia kata budak ni baru nak mula hidup. Dia dah mula. Dan ni sahabat saya kalau cakap pun ni dulu dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia once a while, lama-lama sekali tuk Tuhan tunjuk. Lama-lama sekali tuk Tuhan tunjuk. Dia nak abang kata apa? Dia nak abang kata kuasa mutlak. Tuhan aja kata mutlak, kuasa mutlak. Maksudnya nak bagi sehat, nak bagi hidup, nak bagi betul-betul senang, nak Tuhan aja pegang benda ni. Dia boleh bagi kat kita duit, dia boleh bagi kita rasa lemah dengan duit ada, tak boleh buat apa. Dia boleh buat macam tu. Sahabat ini apa tuan-tuan? Amerika Syarikat kena putin beliau. Oh, nak cakap apa tuan-tuan? Nak cakap apa? Satu negara yang cukup hebat, satu negara yang Amerika, tuan-tuan cerita lah. Amerika. Tuhan hantar angin aja. Angin saja. Dia tak hantar mai burung Garuda, dia tak hantar mai burung Ababil yang serang Abraha dulu. Dia tak hantar macam tu. Dia hantar angin saja. Angin saja. Cerah satu kawasan. Tuhan nak bawa kita ni semua kepada apa? Kepada dia nak bagi tahu kata satu-satunya super power, kuasa yang mutlak berkuasa dalam alam ini, bukan dekat dunia ni aja, dalam alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak abang yang tu aja. Dia nak supaya kita orang Islam ni dengan Tuhan ni kita tak mau dah buat main-main. Tuhan apapun dialah segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini ceritanya. Bagi orang yang beriman, dalam hadis dia kata apa? Iza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Maksud dia apa dia? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia nak satu hamba ni dapat kebaikan, Allah akan bagi dia kena susah sikit atas dunia ni. Kerana susah ni membawa manusia kepada ingat Allah. Begitu. Masalah dia kata menyiksa Tuhan akan hamba-Nya di dunia ini. Sesungguhnya manusia itu tiada lepas daripada salah kepada Tuhan, melainkan anbiya dan mursalin. Nama kata manusia ni ada buat salah. Alim ulama ke, mufti ke, ustaz ke, siapa ke, nama kata manusia ni ada cacat celah, ada aib dia. Penulis tafsir Al-Maghazi
Ada satu kitab tafsir yang hebat, nama dia tafsir Al-Maghazi. Penulis tafsir Al-Maghazi ni pernah orang tanya dia. Orang tanya dia, apakah aib masyarakat dunia hari ini? Apa jawab ni satu ulama hebat seumpama Syekh Al-Maghazi ni? Dia jawab apa? Dia kata, jangan tanya saya aib orang, kerana saya sendiri takut kepada aib saya. Dia satu orang yang cukup hebat tulis tafsir Maghazi ni. Orang tanya dia, minta dia cakap sikit tentang aib. Ada banyak-banyak. Dia kata, jangan tanya saya tentang aib orang. Dia kata, kerana saya takut dengan aib saya sendiri. Dia kata. Cuma apa yang saya boleh buat, dia kata, saya minta ampun kepada Allah. Kalau ada aib saya ni membawa dosa kepada saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya apa? Nama kata manusia, tolak anbiya, para nabi, tolak mursalin, para rasul. Tolak nabi dengan rasul, semua orang ada aib. Begitu. Maka tiap-tiap orang yang salah itu mustahak seksa ke atasnya. Tiap orang yang ada salah, ada dosa, Tuhan akan balas kesalahan dia tu dengan yang setimpal dengan dia. Begitu. Dan manusia yang beruntung baik, maksudnya manusia yang bernasib baik itu disiksa Allah daripada dunia ini. Orang yang atas dunia ni Tuhan bagi susah kat dia, biar kira nasib baik di sisi agama. Pasal apa? Pasal bila dia kena susah, dia teringat dekat Tuhan, dia nasib baik. Pasal Tuhan memberi kat dia satu peluang untuk ingat Tuhan. Nampak? Ni yang orang putih tu kata ni, dia kata apa? Positive thinking. Dia kata dia nak suruh kita ni positif. Dengan apa pun yang jadi kat kita, kita positif. Apa juga takdir yang Tuhan tentukan dekat kita ni, kita positif. Mesti ada hikmah di sebalik benda ni. Cuma aku dapat cari ke tak dapat cari apa hikmah ni. Tapi mesti ada hikmah di sebalik Tuhan bagi ni. Mesti ada. Begitu, dia kata. Maka tiap-tiap orang yang salah itu mustahak seksa ke atasnya. Diseksa Allah daripada dunia ini, iaitu diturunkan bala terkadang-kadang pada dirinya, terkadang-kadang pada anaknya, kadang-kadang pada isterinya, ataupun pada hartanya, ataupun pada lainnya. Tuhan boleh turun main susah ni macam-macam cara. Dia bagi susah harta pun boleh. Orang duk habang dah pelaburan internet ni tak boleh, dia pergi bubuh-bubuh duit kena habis, tak ada apa. Allahu Akbar tuan-tuan. Dengan cerita Swiss Gas, dengan cerita pelaburan internet ni sakit kepala. Sampai ada ustaz pula mengeluarkan fatwa, kata duit untung daripada pelaburan internet ni, dia kata halal. Bahkan dia seumpama ghanimah. Dia kata ghanimah ni harta rampasan perang. Kalau berlaku perang muslim dengan kafir, dia kata duit yang kita dapat daripada untung pelaburan internet ni, dia macam ghanimah. Dia kata macam harta rampasan perang, halal. Dia kata boleh ambil. Dia habaq dia betul pula. Dia tengok dia apa masuk juga. Macam itu yang dia kata begitu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kata duit tuan-tuan. Bila kata duit ni macam-macam boleh jadi. Begitu. Baik. Dia kata iaitu diturunkan Allah ini, diturunkan Allah bala ni kepada macam-macam, kadang-kadang diri, kepada isteri, kepada anak, kepada harta ataupun lainnya, supaya seksa bala Tuhan itu dapat mengkifarahkan dia akan dosa yang diperbuatnya, supaya bila dia kena ujian susah tu dia sabar, Allah mengkifarahkan dosa dia yang lepas-lepas. Begitu. Dengan dalil sepotong hadis dalam masalah ini, masalah tadi, sekiranya Allah Ta'ala turunkan bala itu ke atas orang yang tiada berdosa seperti Nabi dan pesuruh Allah, dan diturunkan bala itu ke atas orang yang taat, maka iaitu kerana nak menambahkan derajat, kerana sabar mereka itu. Nabi-Nabi pun kena susah juga, bukan nak mengkifaratkan dosa, sebab Nabi-Nabi maksum, mereka tak berdosa. Nabi-Nabi bila dikenakan musibah susah oleh Tuhan, tujuan dia apa? Nak angkat darjat dia. Itu sebab daripada kalangan Nabi-Nabi ada Nabi yang ulul azmi. Dalam Nabi-Nabi, dalam Rasul-Rasul tu ada pula selected, apa nama, 5 orang duduk dalam kumpulan ulul azmi, orang yang lagi kuat kena test. Hak lain pun kuat dah,
Tapi ada lagi yang lebih kuat daripada hak lain tu. Maka hak ni dipanggil ulul azmi. Orang yang lagi kuat azam dia ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pernah baca hadis sahih riwayat Al-Bukhari, cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub satu hari dia tengah mandi. Tengah-tengah dia mandi, Tuhan test dia dalam bentuk apa? Bagi jatuh belalang mas. Belalang mas betul jatuh atas badan dia. Dia khibah belalang tu. Dia khibah belalang tu bagi jatuh daripada badan dia. Kemudian Allah kata dekat dia, wahai Ayub, kata, kenapa tolak tu belalang mas tu, sedangkan orang cari mas ni? Nabi Ayub jawab apa? Dia kata, aku tak perlukan benda ni semua. Bahkan yang aku perlukan ialah keredaan dan keberkatan darinya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tu yang kata Nabi-Nabi tu, mereka punya level tu ada situ. Kita pisang mai pun bobot. Jangan kata belalang mai. Pisang mai ada kawan mai tandang hari Jumaat pun bobot. Kawan ambil doa kita marah. Hai, kita takkan sampai doa orang lain nak makan juga pisang mai. Kan? Belalang mai tak ada cakap lah. Nabi Ayub ni belalang mai, dia kibah pergi jatuh orang. Tuhan tanya dia balik, dia jawab apa? Dia kata, ni semua aku tak mau. Yang aku mau ni itu aja. Dia kata, satu, keredaanmu. Yang kedua, keberkatan darimu. Itu aja. Hal lain tak bagi apa tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata, dan membanyakkan pahalanya dengan bala yang diturunkan Allah ke atasnya itu. Maka di sini satu orang yang taat akan Allah, apabila dengar banyak pahala diberi Tuhan atas bala yang diturunkan, maka janganlah pula seseorang yang taat itu minta bala pula daripada Tuhan, kerana tak tahu sama ada bala yang diturunkan Tuhan itu entahkan tak kuasa dia nak menanggungnya, maka menjadilah dia orang yang dimurkai oleh Tuhan pula. Bila kita dah baca hadis ni, Nabi kata satu orang tu bila Tuhan nak kebaikan dapat dekat dia, Tuhan akan bagi dia susah. Susah itu tanda Tuhan sayang dan Tuhan nak bagi kebaikan. Jangan bila baca hadis ni doa pula minta susah. Dia kata, pasal apa? Pasal jangan minta. Susah jangan minta. Takut bila minta Tuhan bagi, kita tak mampu nak tanggung pula. Tuhan murka dekat kita pula. Dia dalam Islam ni dia ada kaedah. Dia kata apa? La tatamannau liqa al-adu. Fa'idha laqitumuhum fasbitu. Jangan duk cita-cita nak cari musuh. Dia kata la tatamannau liqa al-adu. Jangan duk pasang angan-angan cita-cita nak cari musuh, nak orang mencabar kita, nak tunjuk kita berani dengan orang. Jangan, ini bukan cara Islam. Tetapi kalau kita tak cari musuh, tiba-tiba musuh main duk beradab depan kita, Nabi kata apa? Jangan lari. Jangan lari. Fasbitu maksudnya tetap di situ. Jangan lari daripada musuh. Cari tak mau, tapi musuh dah main depan, kita tak lari. Ini kaedah Islam. So bukan kita duduk buka kancing baju, duduk cabar orang suruh main jalan kita. Kita duduk kata kita kuat, itu bukan cara Islam. Baik. Sabda Nabi SAW lagi, wa idza arada Allahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Maksudnya, dan apabila dikehendaki Allah seseorang hamba itu kejahatan. Ini kita takut. Kalau Tuhan nak bagi kita susah di akhirat itu, nescaya ditahan ataupun dibiarkan daripadanya akan dosanya. Kita buat dosa, tak ada siapa main halang kita, tak ada siapa main nasihat kita, tak ada siapa tegur kita. Kita duk larut dalam dosa tu, sehinggalah disempurnakan dengannya pada hari kiamat. Tuhan dia accumulate dosa kita, dia himpun dosa kita. Kita buat dosa, satu dapat satu dosa. Buat 10 kali dosa dapat 10 dosa. Buat 100 kali dosa dapat 100 dosa. Setahun ada 500 dosa. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mati. Dosa yang kita buat tu dia accumulate, dia himpun. Daripada 1 jadi 10, jadi 100, jadi 1000, jadi 10,000, jadi 100,000, pum mati. Sekali Tuhan balas dekat kita. Yang tu tanda memang kita nak ditimpa kejahatan.
Itu sebab tuan-tuan, kalau kita buat silap, ada orang main tegur kita, alhamdulillah. Dosa tu berhenti dekat tu. Kita perbetul balik, jadi elok balik. Tapi bila kita buat dosa, tak ada siapa tu peduli kat kita, tegur kita, nasihat kita, kita duk himpun dosa tu. Duk himpun sampai hari mati kita. Kita terpaksa nak kena clear dosa yang banyak tu di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istighfar dan tidak ada taubat sebab kita tak sedar. Kita pernah baca hadis dulu tuan-tuan, macam mana satu orang yang jahat dalam masyarakat Nabi pada masa tu. Dia jahat. Syarrun nas, dia kata manusia paling jahat. Bila dia main di rumah Nabi, Nabi panggil masuk dalam rumah. Nabi panggil dia masuk, Nabi layan dia elok-elok dan sampai dia keluar. Bila dia keluar saja, Aisyah tanya Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah dia ni syarrun nas? Dia ni orang yang paling jahat. Pasal apa layan dia macam tu? Pasal apa panggil dia masuk dalam rumah kita? Pasal apa? Nabi jawab apa? Nabi kata, orang yang paling jahat itu ialah orang yang ditinggalkan oleh manusia dan tidak mau ditegur akan kesalahan dia. Dialah manusia paling jahat. Maksud dia apa? Nabi kata, aku bukan tak tegur dia, tapi ni jenis orang tak makan tegur. Maka kerana tu aku dah tak mau dah tegur dia. Dia main, aku panggil masuk, aku layan dia elok, dia keluar, sudah habis. Aku tak tegur dia. Bila aku pun dah tak mau tegur dia, dia manusia paling jahat. Nabi kata, ditinggalkan dia ni daripada ditegur kerana jahat dia, maka dialah manusia paling jahat. Maknanya kita ni jangan jadi sampai macam tu. Jangan jadi sampai orang tak mau dah nak tegur kita, orang kata biar-biarlah nak jadi apa pun kat dia. Bila sampai peringkat itu, kita ni syarrun nas, dia kata sejahat-jahat manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, masalah menyiksa Tuhan akan hamba di negeri akhirat. Sesungguhnya satu orang yang salah kepada Allah tidak syak lagi bahawa akan disiksa dia di akhirat sebagai balas kepada kesalahan dia di dunia ni. Apabila tiada Tuhan siksa akan dia di dalam dunia. Itu tak ada ragu-ragu. Orang yang bersalah pasti akan kena siksa di sana. Itu tak ada ragu-ragu. Mesti kena punya. Maka orang yang tidak kena siksa Tuhan di dunia ini, jadilah dia orang yang celaka di akhirat itu. Atas dunia ni dia buat jahat, dia tak kena apa-apa. Di sana itu dia paling celaka sekali. Pasal apa? Semua tu himpun sekali hantam dekat dia. Dia paling teruk di sana. Dengan dalil hadis yang kita baca tadi. Dengan kerana itu, janganlah heran akan Tuhan tidak turunkan bala kepada orang jahat dan orang yang buat maksiat dan kepada orang kafir di dalam dunia. Jangan duk heran. Jangan duk kata, awaklah Tuhan ni dia tak tahu. Kau kata George Bush ni jahat. Awak Tuhan duk biar dia. Jangan kata begitu. Pasal apa? Ada orang kata begitu. Kata dah, dia tak puas hati. Lebih teruk lagi dia sampai kata apa? Dia kata, tak betul-betul kita Islam ni betul ke? Awak cakap macam ni. Dia kata, kalau kita ni memang betul, pasal apa Tuhan tak tolong kita? Pasal apa Tuhan duk biar Amerika buat suka hati dekat orang Islam? Cakap tu seolah-olah macam apa? Macam dia tak puas hati Tuhan tak ambil tindakan dekat jahat Amerika. Macam tak puas hati. Ni dia beritahu kat kita. Kita baca lagi sekali, dia kata apa? Dia kata, dengan kerana itulah jangan kita heran Tuhan tidak turunkan bala ke atas orang jahat, ke atas orang yang buat maksiat dan ke atas orang kafir di dalam dunia ni. Kerana Tuhan tanggungkan dia dengan bala akhirat yang tiada bandingnya ke atasnya lagi. Dia tak kena di sini, akhirat itu hak dia nak kena ni kita tak pernah teringat dalam hati. Itu yang Tuhan nak bagi kat dia. Begitu. Maka apabila seorang yang mukmin itu turun bala ke atasnya, hendaklah sabar dengan sungguh-sungguh. Kerana terbilang ia daripada orang yang bertuah. Dia kata, kita ni yang duk kena sikit-sikit ni bertuah kita. Pasal apa? Tuhan test kita, kita sabar dengan test tu, tinggi kedudukan di sisi Allah. Satu dunia tuan-tuan, hari ni orang Islam kena ni satu dunia, mana tempat duduk pun kena. Duduk di Amerika kena, duduk di England kena, duduk di Palestin kena, duduk di habis satu dunia kena semua. Orang Islam ni kena. Paling dekat Selatan Tai. Sampai hari ni tak aman lagi. Selatan Tai sampai hari ni tak aman lagi.
Sampai hari ni cerita kata orang baik-baik, orang alim-alim, orang saleh, orang hilang ni, kata hari ni duk jadi lagi. Keluar rumah kata tak balik terus. Nak kata mati tak jumpa mayat, nak kata dah tanam tak jumpa kubur, nak kata hidup tak jumpa orang. Sehari hilang, seminggu hilang, sebulan hilang, lama-lama anggap kata dia ni dah tak ada dah. Begitu aja, tak tahu di mana. Kemudian baru ni ada satu sahabat dapat jemputan daripada kerajaan apa nama Thailand. Dia gubernur wilayah apa nama Patani ni, gubernur Islam, orang Islam. Dia dengan kebenaran daripada kerajaan Thailand jemput apa nama orang-orang tertentu daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada apa, daripada jemput bawa pi melawat selatan Thai, pi sampai Chiang Mai, pi sampai Chiang Rai. Dia habis perjalanan daripada sini, dia kata nak sampai ke Chiang Rai saja 2 hari 2 malam, pi balik 2 hari 2 malam. Sahabat saya balik, oh ni dia telefon bagi tahu, dia kata baru balik Ustaz saja, dia panggil. Tapi yang ni dia kata pi secara sah pasal dijemput oleh pihak berkuasa Patani. Gubernur Islam ni panggil pi. Dia bawa mengenai 2 tingkat. Bawa pi dan memang escort apa, dapat escort polis apa semua ni, pi tengok keadaan di sana. Dan dia pun dibenarkan turun pi sembang dengan orang-orang Islam kita yang buka pondok, yang buka pusat pengajian, yang apa, pi jumpa sembang, cakap dia pun tak kisah. Dia pun bagi pulang. Ini cerita dia, tak selesai lagi. Bahkan hari ini keadaan lebih teruk lagi. Dia sampai ke tahap apa? Dia sampai ke tahap dendam. 1 orang Islam mati, esok 2 orang Buddha mati. 2 orang Buddha mati, lusa 3 orang Islam mati. Dia jadi begitu. Dia jadi dendam. Yang takutnya apa? Takutnya ada third party, ada pihak ketiga yang saja nak pergi hancur. Macam mana zaman Nabi SAW dulu, perang yang berlaku di antara Sayyidina Ali dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi. Ali bin Abi Thalib, kalau cakaplah, bukan setakat sepupu, menantu Nabi. Bukan setakat sepupu, bukan setakat menantu, kesayangan Nabi. Orang yang apabila Nabi wafat, dialah yang bertanggungjawab menguruskan jenazah Nabi yang mulia itu sampai selesai ke bumi. Mana mungkin boleh berlaku perang antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tuan-tuan mendalami cerita berlaku perang antara Ali dengan Aisyah, perang Jamal ni. Perang Jamal ni, Jamal maksud dia unta. Perang Jamal ni ambil sempena apa? Ambil sempena Aisyah turun di dalam perang tu naik unta. Unta Aisyah jatuh. Bila unta yang dinaiki oleh Aisyah isteri Nabi ni jatuh, berita jatuh tu sampai ke pengetahuan Sayyidina Ali ni. Ali dengar macam tu, terus redah masuk pergi jumpa Aisyah depan-depan. Dia panggil dekat Aisyah, wahai ibuku. Dia panggil, wahai ibuku. Tak ada apa-apa katanya. Aisyah kata tak ada apa-apa. Dia kata mudah-mudahan Allah lindungi ibu. Dia kata balik. Dan perang yang nak jadi antara Aisyah dengan Ali ni, perang yang nak jadi ni dah kira tak jadilah. Sehinggalah pihak ketiga main peranan. Pihak ketiga ni main peranan. Dia ni lah, dia pergi attack orang Sayyidina Ali dan dia pergi attack orang Aisyah pada waktu subuh. Orang Ali bila kena attack, tak ada ingat lain lah, terus tuduh kata ni mesti orang Aisyah main attack. Orang Aisyah bila kena attack, dan tak ada ingat lain lah, mesti orang Ali main attack. Berlaku perang. Apabila selesai perang, apa yang dicatatkan di dalam sejarah, catatan dia macam mana tuan-tuan? Ali baik, Aisyah baik, dua-dua cakap apa? Kalaulah sekiranya Allah boskan balik masa ni 20 tahun dulu, masing-masing akan pastikan perang ini tidak akan jadi. Ini sejarah yang tercatatnya begitu. Muslimin dan muslimatnya dirahmati Allah. Betapa para sahabat Nabi tak mau kepada pergaduhan. Muslimin dan muslimatnya dirahmati Allah. Ini yang kita duk baca lah ini. Jadi jangan sampai jadi macam tu. Kerana terbilang benda-benda macam tu, benda yang membawa rosak kepada semua. Dan terbilang daripada orang yang celaka manakala senang lenang di dalam dunia ini, serta sabda Nabi SAW. Dia kata kalau atas dunia ni kita hidup senang lenang sampai tak pernah susah, maka itu tanda kecelakaan untuk kita. Kita tak ingat Tuhan kalau terlampau senang. Dia kata
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa bi hadzal isnad 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Maksudnya, dan dengan ini isnad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya besar balasan pahala itu serta besar balanya. Lagi besar ujian kena kat kita, kita sabar, lagi besar pahala. Itu maksudnya. Masalah bala besar itu besar pahalanya dengan dalil hadis tadi. Maka apabila jatuh ke atas seorang mukmin itu bala besar, maka hendaklah sabar supaya dapat besar pahalanya, kerana bala besar yang diturunkan itu. Maka apabila tidak sabar, maka tidak dapat pahala. Bahkan maulah mendapat siksa pula apabila berbuat barang yang dilarang dengan sebab kena bala tu. Lebih lagi, kita kena ujian susah. Bukan kita nak sedang, bukan kita nak mengadu dekat Tuhan. Hidup buat benda tak ada lagi. Contohnya apa? Ada orang, dia kena susah. Bila dia tak boleh nak fikir macam mana nak selesai susah dia ni, dia pergi minum arak. Entahlah ramai lagi orang Islam kita minum arak. Tuan-tuan jangan duk ingat orang besar-besar, orang kaya-kaya. Ni, hak duduk kat kampung ni, minum. Di Batu tuan-tuan. Dekat simpang Maybank, Batu tu. Maybank balik sana Standard Chartered, nak pergi ferry, nak pergi stadium bike apa semua tu. Ada satu tempat kedai makan Cina. Kedai makan Cina bambu apa boleh pergi atas tu. Di sana lagi lepas kuliah saja Firang tengok. Dia tengok muka orang kita ada berapa ramai ada dalam tu. Bukan pergi makan, bukan pergi minum di tempat-tempat eksklusif, apa nama, cermin gelap, bilik aircon, orang tak nampak lah. Tempat terbuka macam tu. Apa nak kata tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang kita ni, kalau tuan-tuan ada peluang pergi bercakap dengan dia, tanya dia pasal apa dia minum ni, banyak jawapan dia boleh bagi. Dia boleh beritahu, kata Allah minta maaf lah, saya ni tak tahu lah, saya sedang bapak saya memang duk minum, saya kata. Dah biasa dah benar. Lagu tu punya jawapan pun ada. Ada satu kata Allah, saya minta maaf lah, saya ni serabut lah, saya tak boleh nak fikir tu pasal saya minum. Itu pun satu jawapan tu ada. Apa juga jawapan dia bagi, dia orang Islam, tapi dia minum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan bercakap orang besar-besar pergi majlis yang besar-besar, hotel 5, 6, 7 bintang punya hotel, apa semua main surf, arak, liquor ni, tuan cakap dengan tu. Tuan cakap, ni cakap orang kampung biasa ni yang tak boleh berhenti minum ni. Ni dia beritahu dekat kita, dia kata apa? Jangan macam tu. Dia kata jangan apabila kita ni kena ujian oleh Allah, kita tak sabar. Maka kerana tak sabar tu, kita tak dapat pahala. Bahkan mau pula mendapat seksa apabila berbuat barang yang dilarang Allah dengan sebab kena bala. Kena bala ni, kena bala susah. Dia tak boleh nak fikir susah dia pergi minum arak. Dia nak selesaikan susah dia tu dengan minum arak, maka lebih besar seksa Tuhan akan bagi ke dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu saqat." Maksud dia dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu apabila kasih dia akan satu kaum, maka diturunkan bala ujian ke atas mereka itu. Tuhan kalau dia sayang, dia bagi test dekat kita. Maka siapa redha dengan ujian Tuhan, maka baginya keredaan Tuhan. Tuhan test dia, dia redha. Ini ujian Tuhan, dia kata aku kena sabar. Allah redha dia. Dan siapa yang marah dia dengan ujian Tuhan, maka baginya murka Allah. Tuhan test dia, dia marah kat Tuhan, dia dapat kemurkaan Tuhan. Tadi Tuhan tak marah dia, Tuhan test dia. Tuhan test dia, dia marah Tuhan marah dia. Habis. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk sukakan bala yang diturunkan Allah itu apa maksudnya. Dia nak beritahu pula yang kata suka kepada ujian Allah ni suka macam mana? Dia kata. Lepas tuan-tuan dia akan main hadis yang menceritakan tentang
Orang yang paling dahsyat kena test dengan Tuhan siapa? Lepas tu siapa? Lepas tu siapa? Dalam ramai-ramai kita ni, dia ada orang yang paling dahsyat kena uji dengan Tuhan. Dan kita dah cerita banyak kali sangat dah. Minggu lepas di Masjid Sultanah Bahiyah cerita lagi sekali. Yang kata imam-imam mazhab kita ni, semua kena. Daripada mazhab yang paling tua, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, sampailah kepada Imam Malik, sampailah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, sampai kepada Imam Syafi'i. Empat mazhab ni semua imam kena. Imam Abu Hanifah paling senior, Imam Malik nombor 2, Imam Syafi'i nombor 3, Imam Hanbali nombor 4. Empat kena. Kena lagi teruk pun ada. Imam Abu Hanifah, ujiannya sikit je, ujian pangkat. Khalifah nak lantik Imam Abu Hanifah jadi qadhi. Dia tak mau. Alasan dia kata dia tak layak, cari orang lain yang layak. Khalifah hangat hati lah. Khalifah kata orang yang paling alim, yang paling wara', yang paling ni hang seorang aja. Kalau hang kata hang tak layak, tak ada orang boleh jadi qadhi. Dia tak mau juga, dia kena tangkap, dia kena masuk penjara, tarik kena tebak 10 rotan. Khalifah mau, dia mengaku kata mau jadi qadhi. Dia tak mau, esok 10 rotan. Dia tak mau, esok 10 rotan. Dia tak mau, esok 10 rotan. Tak jalan dengan dia ni. Panggil mak dia main, terus mak dia pujuk dia. Dia jawab dekat mak dia kata, mak, rotan akhirat itu lagi sakit daripada rotan saya duk kenal Allah. Mak dia balik begitu aja. Khalifah tak puas hati, racun dia. Bila kena racun muntah darah, dia cari kiblat belah mana dia sujud. Dia sujud, dalam sujud dia mati. Tentu pernah tahu kan kata Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah ni macam ni punya orang. Imam Abu Hanifah ni macam ni punya orang. Imam Malik sama juga. Dia keluarkan satu fatwa, dia kata talak kalau dipaksa tak sah. Satu orang berkenan dekat bini kita, dia hantar kaki pukul main, kepak tangan kita, nak kepak tengkok kita, suruh kita cerai bini kita pasal dia mau kat bini kita. Kita kata mana boleh, isteri saya mana boleh saya cerai. Tak mau cerai, kami nak potong tengkok hang. Paksa kita macam tu. Okey, kita takut dia nak bunuh kita, kita kata okey, saya cerai orang dia. Kita ceraikan dia kerana dipaksa. Dalam hadis Nabi kata talak itu tak sah. Talak mesti dengan keredaan, paksa tak sah. Apa yang Nabi kata itu Imam Malik kata. Bila Imam Malik kata lagu tu, Gubernur tak setuju pada masa tu dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik ni. Dia panggil Imam Malik, dia bagi warning. Dia kata, kata sah. Dia kata, saya tak boleh kata sah pasal Nabi kata tak sah. Siapa saya berbanding dengan Nabi? Kalau Nabi kata tak sah, tak kata saya nak kata sah, saya tak boleh kata. Gubernur kata, baik hang kata. Dia kata tak mau kata. Kena tebak. Lepas tu buah ada apa nama kuda, arak dia keliling Madinah, bagi semua orang tengok. Inilah akibat yang akan kena orang yang lawan gubernur. Sampai hari mayat dia dimandikan, darah duk berdarah keluar lagi, tempat kena sepak. Tapi semayang mayat dia, beribu manusia turun main. Dia menang di sisi Allah, dia menang di sisi manusia ramai. Tuan, kalau kita tahu orang-orang ni semua macam ni, hormat kita dekat mereka ada. Hormat kita dekat Imam Abu Hanifah, hormat kita kepada Imam Malik, hormat kita kepada Imam Syafi'i, hormat kita kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Hormat tu ada. Kenapa? Pasal kita tahu mereka ni orang macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak silap, tangga tu kita tak sampai lah. Kita baca cerita mereka, kita tumpang bangga dengan mereka dekat tu ya. Kita nak pergi sampai tangga tu, tak mampu kita. Tapi kalau sekiranya kita ada, dalam hati kita ada kemahuan nak pergi, alhamdulillah, Allah bantu kita insya-Allah. Nah, itu niat dalam hati kita. Kita nak jadi orang elok, orang baik, orang betul, orang lurus. Minta Tuhan tolong kita, itu saja. Nah,
Lepas ni dia akan main tu. Orang yang akan teruk kena uji siapa, lepas tu siapa, lepas tu siapa. Lepas tu dia main tajuk fi zihabil basar. Yang ni kita dah sebut lah bulan lepas pun. Cerita tentang Allah bagi dekat kita mata. Satu hari Allah ambil mata kita. Atas macam-macam jalan. Dia bagi kita kena kencing manis. Dah kena kencing manis tak mau pantang. Bila tak mau pantang menjadi sebab musabab kepada mata kelabu jadi buta. Allah bagi dekat kita mata untuk satu tempoh masa. Dengan mata tu kita boleh tengok segala keindahan yang ada dalam dunia ni, kita boleh tengok semua. Dia tiba main satu masa atas sebab-sebab yang tertentu, aksiden, kemalangan ke apakah juga benda yang Tuhan boleh jadikan sebab kepada dia nak ambil balik mata kita. Dia ambil balik buta. Dan kebanyakan manusia masa Tuhan bagi tak ingat, bila Tuhan ambil masa tu teringat betapa besar nikmat yang Tuhan bagi. Baik mata, baik apa juga lah tuan-tuan. Tuhan bagi gigi kita tak jaga, dia ambil balik gigi pun susah dah. Saya cakap mata, dia ambil gigi pun susah dah. Tengok orang makan dodoi punya teringin. Dodoi aja, bukan kata apa, dodoi lah. Tengok punya teringin, kita makan, tarik teringan gigi keluar dengan dodoi tu. Jadi kawah ada makan dengan kita pun jadi tak perlu makan macam ni. Nikmat gigi tu aja. Dia ambil, baru kita tahu betapa besar nikmat Tuhan bagi. Banyaklah, banyak benda. Hak dia bagi kita tak hargai, dia ambil kita rasa kehilangan dia. Dan kita akan tengok cerita macam Imam Bukhari. Imam Bukhari beranak main masa tak nampak. Selepas 2 tahun. Buta, kecil ni. Sampailah 2 tahun. Mak apa orang baik-baik lah. Yang kata mak Imam Syafi'i, yang kata mak Imam Hanafi, yang kata mak orang baik-baik ni, mak mereka pun orang baik-baik. Mak Imam Bukhari, kita duk baca hadis, baca, kita kata riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim. Al-Bukhari tu, Imam Bukhari tu, mak dia pun orang bagus-bagus. Bila lahir main mata dia buta, mata dia tak nampak. Mak dia tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, mak dia 2 tahun tak kenal puteri Hakam. Bangkit tengah malam, semayang tahajud, menangis minta dekat Allah, minta Allah bagi anak dia boleh melihat. Bangkit ni menangis, doa dekat Allah ni menangis, minta Allah bagi anak dia yang lahir buta ni boleh melihat. Selepas 2 tahun, satu malam mimpi, mai satu laki-laki pakaian serba putih, mai cakap dekat dia, atas air mata kamu dan berkat doa kamu, Allah akan kembalikan penglihatan kepada anak kamu. Mimpi. Bangkit pagi, Imam Bukhari mata boleh tengok. Apa penjelasan kepada cerita ni? Kalau orang Allah kata apa? Dia kata God is great. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Satu benda yang tak masuk akal, tidak mustahil bagi Tuhan untuk nak buat benda itu. Dan benda ni proven, telah terbukti Tuhan buat kepada orang yang terkenal macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lihat, kita ingat satu, kita ada Tuhan. Tuhan kita Allah. Dialah tempat kita mengadu. Mudah-mudahan mengadu kita ni, dia tak dengar hari ni, dia tak dengar sampai tahun depan. Satu hari Tuhan dengar, Tuhan makbulkan apa kita minta. Kita ada kepercayaan tentang benda itu. Setidak-tidaknya akhirat itu Tuhan bagi kat kita. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu tidak ada. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah itu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين
وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.